الضالين آمين. Sadaqallahu azim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semua kita berada dalam keadaan yang sihat sejahtera pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time, baca, faham dan amal, yang mana kita akan meneruskan lagi tadabbur, pengajian kita, penerokaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan seperti biasa, bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama tuan-puan kita mulakan dengan bacaan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan ilmu kita pada hari ini lagi, insya-Allah. Baik, seperti biasa saya tidak keseorangan pada hari ini, bersama dengan kita tokoh Qori kita yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Tarmizi kita. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Prof Syah ya. Alhamdulillah. Nampak handsome Ustaz Tarmizi hari ini. Begitu juga. Allahu akbar. Dia balas balik kerja dia tu. Baik. Baik tuan-tuan, ibu ayah, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita telah pun masuk ke halaman yang ke-556 dan kita telah pun masuk ke surah yang baru. Kalau semalam tuan-puan masih lagi ingat, kita ada membincangkan mengenai tentang surah Munafikun. Allah Ta'ala tutup dengan galakkan kita agar kita tidak menjauhkan diri kita ataupun kita tidak menjadikan anak dan harta kita sebagai perkara yang menghalang kita daripada mengingati Allah. Begitu juga dengan Allah Ta'ala menggalakkan kita agar melakukan infak dan sedekah. Maka hari ini kita akan masuk pula ke surah At-Taghabun. Apakah intipati, apakah sinopsis pengajian kita pada hari ini pada halaman 556? Mari tuan-puan kita saksikan sama-sama, iaitu pada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat kita akan melihat bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh kita akan memikirkan mengenai tentang keingkaran orang musyrik terhadap uluhiyah, ketuhanan Allah Ta'ala, dan kenabian dan tentang hari kebangkitan. Manakala ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9 kita akan melihat tentang tuntutan untuk beriman dan dihisap amalan masing-masing di hari perhimpunan nanti. Masya-Allah. Maknanya kat sini ada 3 topik ataupun 3 tema perbincangan. Pertama, kita akan melihat kebesaran Allah, yang mana Allah Ta'ala selalu mengingatkan kepada kita tentang memerhatikan kebesaran Allah. Yang kedua pula, kita akan melihat mengenai tentang orang-orang kafir yang mengingkari Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala meminta kita agar beriman dan mempersiapkan diri mengenai tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Bagi memulakan pengajian kita, seperti biasa kita akan membacakan bersama-sama. Baca bersama-sama ni maknanya bukan Ustaz Tar seorang yang baca lah. Maknanya tuan-puan kalau ada Quran kat rumah boleh bacakan sekali. Bermula ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 yang dipimpin oleh Qari terkemuka kita, Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Astagfirullah. Al-Fadhil yang bahagia Prof Dr. Ahmad Sanusi. Jazakumullah khairan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa khabar pada hari ini? Moga-moga terus bersemangat untuk juzuk-juzuk yang terakhir dalam pertemuan kita menerusi My Quran Time musim pertama ni. Musim pertama. Mudah-mudahan amin. Ada musim-musim berikutnya insya-Allah taala. Dan ada sebenarnya Al-Fadhil Prof, ada beberapa sahabat-sahabat di ruangan Facebook yang berkongsikan pantun. Masya-Allah. Saya tertarik untuk bacakan satu ni, boleh ya? Boleh. Surah Al-Fatihah sudah dibaca. Tanda rancangan kini bermula. Semakin hari terasa hiba. Masya-Allah. Moga Quran Time terus dijiwa. Allah. Daripada Puan Siti Hawadi, Brunei Darussalam. Masya-Allah. Masya-Allah, moga-moga Al-Quran terus bersama dengan kita dan kita dapat terus menelusuri ilmu yang begitu banyak di dalam Al-Quranul Karim. Prof nak balas boleh nanti sekejap lagi ya. Saya akan bacakan dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita mulakan halaman kita, surah kita pada hari ini, surah At-Taghabun, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita cuba dengan bacaan murattal nahwan atau kurdi, insya-Allah. Kita cuba insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد والله غني حميد صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah. Baginya lah kuasa pemerintahan dan baginya lah segala pujian dan dia maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perhatikan pada ayat yang pertama, seperti surah-surah yang sebelum ini, Allah memulakan dengan tasbih. Allah Ta'ala memulakan dengan membersihkan, menyucikan jiwa dan zatnya itu tadi, yang mana dia menyebutkan bagaimana seluruh makhluk bertasbih pada hakikatnya, iaitu menceritakan tentang bagaimana kalau kita tengok dalam suratul Jumu'ah sebelum ini juga, lafaz tasbih digunakan dalam bentuk fi'lul mudhari', iaitu fi'lul mudhari' ini adalah menunjukkan berlakunya perlakuan para makhluk sentiasa bertasbih. Yusabbihu itu membawa maksud sentiasa bertasbih. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Iaitu setiap sesuatu itu bertasbih, menyucikan Allah Taala, tetapi kita tidak sedar. Para makhluk bertasbih, kalau kita tengok maknanya jamadat, batu-batu, pohon-pohon semua bertasbih, yang telah kita ceritakan bagaimana Nabi Daud itu sehinggakan dengan jibal, maknanya dengan bukit-bukit, gunung ganang, semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Lafaz fi'al mudhari' ini menunjukkan tentang lafaz ianya berlaku secara konsisten. Sedangkan lafaz dalam surah yang sebelumnya, surah Saf dan surah Al-Hadid, dia menunjukkan sabbahalillah. Bila sabbahalillah, ada fi'il madhi di situ menunjukkan Allah Ta'ala ni telah suci, disucikan zatnya sebelum lagi ada kejadian, apa-apa kejadian makhluk tersebut. Dan sebelum kita masuk kepada perbincangan mengenai tentang tasbih ini, perlu juga kita berikan penghayatan dalam jiwa kita. Sebenarnya para makhluk ini dia bertasbih dengan mengikuti sistem yang telah disusunkan kepadanya. Menunjukkan bagaimana dia taat kepada Allah Ta'ala adalah dengan dia beredar atas sistem yang telah ditentukan kepadanya. Begitu juga dengan kita, sepatutnya bagi kita menyucikan zat Allah, kita hendaklah taat kepada perintah Allah atas sistem yang telah Allah Ta'ala tentukan buat diri kita. Jangan kita melanggar perintah Allah, kerana ayat kedua nanti menceritakan tentang sikap orang kafir yang kufur kepada Allah Ta'ala, yang melanggar ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan sebelum kita masuk kepada ayat yang kedua, sebelum saya terlupa, bahawa bagaimana sebenarnya biasanya kita cerita dahulu tentang biodata surah, iaitu tentang background surah ini, iaitu menurut Al-Imam Ibn Ashur, surah At-Taghabun ini memang satu-satunya lafaz ada dalam Quran, iaitu lafaz Taghabun. Sebab itulah dia dinamakan sebagai surah Taghabun, kerana ia adalah satu-satunya lafaz yang ada dalam surah Taghabun, dan dia tidak pernah dikenali dengan nama yang lain. Kalau nama-nama yang lain macam surah Qul Huwallahu Ahad dikenali sebagai surah Ikhlas ke, dengan surah yang nama-namanya yang lain, tetapi tidak bagi surah Taghabun, dia hanya ada satu nama ini sahaja, iaitu Taghabun, dan perkataan ini hanya diulang sekali sahaja di dalam Al-Quran. Menarik surah At-Taghabun ini. Dan perbincangan mengenai tentang di mana ataupun bila dia diturunkan berlaku sedikit perselisihan dalam kalangan ulama'. Ada yang kata ianya adalah surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan selepas hijrah. Ada yang kata ianya adalah surah Makkiyah, iaitu yang diturunkan sebelum hijrah. Sedangkan yang menurut Al-Imam ataupun Syekh Tantawi, beliau merasakan sebenarnya surah ini turun dua keadaan yang berbeza. Pada pandangan beliau, pada bahagian awal surah ini diturunkan di Makkah ataupun sebelum hijrah, manakala pada bahagian kedua surah ini nanti yang akan kita bincangkan, ia menunjukkan ianya diturunkan di Madinah. Ini sedikit background ataupun latar belakang surah. Dan kemudian kita masuk balik kepada ayat yang pertama. Allah Ta'ala ceritakan tentang tasbih. Bagaimana kita nak mempraktikkan tasbih ini sebenarnya, tuan-puan? Dalam keadaan kita solat pun sebenarnya kita banyak bertasbih, kita tak sedar. Ketika kita angkat takbir Allahu Akbar, kita pun baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita dah bertasbih dah. Apabila kita nak rukuk, Allahu Akbar, kita rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rukuk kita tasbih lagi. Apabila kita sujud, kita tasbih lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setiap pergerakan kita sebenarnya dalam solat adalah mengesakan, mengagungkan Allah, bahkan kita menyucikan Allah. Aneh sekali apabila dalam solat kita memuji Allah, luar solat pula kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini sepatutnya tidak berlaku. Allah Ta'ala ingatkan pada ayat yang kedua, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah Ta'ala kata, aku ataupun dia yang menjadikan kamu. Dalam kalangan mereka ni ada yang kafir, dalam kalangan mereka ada yang mukmin. Para ulama mempersoalkan ataupun memikirkan kenapa dimulakan perkataan kafir dulu. Kan, kalau ikutkan mukmin itu lebih mulia kan, syaraf, ada kemuliaan. Tetapi kenapa Allah Taala faminkum kafir?
Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang kafir itu tadi? Kerana disebutkan bahawa kebanyakan manusia wa inna aktsaruhum, kebanyakan manusia ni kadang-kadang fasik ataupun kufur kepada Allah Taala. Allah Taala menyebutkan tentang realiti yang berlaku pada hari ini. Nampak seperti beriman tetapi jiwa mereka kufur. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Taala. Lalu Allah Taala mengingatkan nikmatnya kepada kita, khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah Taala kata Allah Taala yang jadikan langit dan bumi, dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Yang ni yang saya suka sentuh. Allah Ta'ala kata wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah Ta'ala yang menentukan bentuk rupa kamu serta memperelokkan rupa kamu. Sehingga kan kalau kita baca dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maknanya kami jadikan ataupun manusia itu dijadikan dengan sebaik-baik kejadian. Saya suka kata-kata Al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi kata, macam mana kita nak tahu yang manusia ni dijadikan dengan sebaik-baik kejadian? Kita tak pernah dengar ataupun jarang kita dengar manusia ni kata, aku nak bedah sikitlah muka aku, ubah jadi muka keldai ke macam tu. Maknanya manusia ini sedar bahawa sebenarnya rupa dia dah elok dah, dan dia tidak berkehendakkan kepada makhluk yang lain. Yang ni yang disebutkan oleh Imam Qurtubi tadi. Ini adalah antara penentu ataupun secara analogi logiknya menunjukkan bahawa manusia itu telah dijadikan dengan sebaik-baik kejadian, dan dia seharusnya bersyukur atas kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya perlu dijadikan peringatan buat kita semua tuan-puan. Ada dalam kalangan kita Ustaz Tarmizi yang bila Allah Ta'ala dah jadikan dia seelok-elok kejadian, dia tak nak jadi macam tu. Dia dah jadi kuat je ni, dia nak jadi lembik pula. Allahu Akbar. Nak sentuh tentang lembut-lembut ni, takut ada orang sensitif. Tapi ini yang berlaku pada hari ini tuan-puan. Bila dah dijadikan dengan kejadian yang sempurna, dia ubah kejadian dia. Saya nak sebut ni maknanya macam-macam perubahan pada wajah, bahkan yang lebih menyedihkan lagi sehingga menukar gender mereka. Ada dalam kalangan mereka yang dah lelaki tukar kepada perempuan, ada yang dah jadi perempuan tukar nak jadi lelaki, sedangkan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan itu adalah sebaik-baik kejadian. Yang mana ini adalah penafsiran baru pada zaman moden, yang mana ada dalam kalangan mereka menyatakan my body is my right. Tubuh saya ni hak saya. Ini belah-belah barat punya ideologi menyatakan tubuh saya ni adalah hak saya. Suka hati saya nak jadi apa? Nak jadi apa tu yang saya risau. Bahkan ada yang kata ada jiwa wanita terperangkap dalam tubuh saya. Pula dah. Yang ini sebenarnya Ustaz Tarmizi, dia menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Bila dia merasakan dia nak jadi perempuan, dia jadi perempuan. Saya teringat 2019, 2020 dulu ada orang putih yang nak jadi anjing pun ada, papi kan, dia nak jadi haiwan. Ini adalah pemikiran yang pelik-pelik yang berlaku pada hari ini, sedangkan Allah Ta'ala telah menjadikan mereka sebagai sebaik-baik kejadian. Yang ini yang sepatutnya kita tegah, dan yang ini yang sepatutnya kita tanamkan dalam pemikiran masyarakat bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan kita sebagai sebaik-baik kejadian. Cumanya mungkin ada sedikit perbahasan tentang perubahan yang dibenarkan. Sebagai contoh, sekiranya berlaku kemalangan ataupun untuk menyekat penyakit. Dalam sebuah hadis ada seorang wanita yang namanya Arfajah, kalau tak silap saya. Dia waktu dalam Yaumul Kilab, dalam sebuah peperangan ataupun pertempuran, hidung dia quti'a, maknanya telah dipotong hidung dia. Jadi dia gantikan hidung dia dengan kepingan perak. Lalu Rasulullah kata tidak menjadi masalah sebab perak tu jadi busuk, ditukar kepada emas. Yang ni antara yang dibenarkanlah, maknanya atas faktor-faktor yang telah dibenarkan oleh syarak seperti perubatan dan sebagainya. Baik, ini sekadar perbincangan kita pada sesi yang pertama tuan-puan. Kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini insya-Allah, iaitu perkataan alana. Alan iaitu Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang zahir, yang terang, yang nyata. Alana ni maksudnya yang terang, yang nyata, yang zahir. Perkataan ini disebutkan sebanyak 16 kali dalam Al-Quran, yang mana dalam surah At-Taghabun ini ianya disebutkan dalam ayat yang keempat, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Ta'ala tahu apa yang kita rahsiakan dalam jiwa kita. Allah Ta'ala tahu apa yang kita sembunyikan. Jangan kita banyak sembunyikan. Macam mana kita sembunyikan pun Allah Ta'ala tetap tahu. Itulah tanda keimanan kita kepada Allah. Baik, ini adalah perbincangan 4 ayat yang pertama mengenai tentang kebesaran Allah. Kebesaran Allah ada dalam jiwa kita sendiri.
kebesaran Allah ada dalam setiap tubuh anggota kita. Kita hendaklah sentiasa memikirkan tentang kebesaran Allah. Sehingga sebab itulah apabila ditanya oleh Sayyidina Ummu Darda, seorang bertanya kepada Sayyidatina Ummu Darda, apakah amalan yang paling baik yang dilakukan oleh Abu Darda, seorang yang sangat zuhud, iaitu sahabat yang sangat zuhud. Lalu Ummu Darda kata, Abu Darda ni dia banyak berfikir, iaitu tafakur. Maknanya tafakur ini adalah sebuah ibadah yang juga dituntut dalam agama, memikirkan tentang kebesaran Allah dalam kejadian kita, dalam apa yang dijadikan oleh makhluk kita. Inilah antara intipati awal dalam perbincangan kita daripada ayat 1 sehingga ayat yang keempat. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana tuan-puan. My Quran Time, baca, faham dan amal. Di bawah langitmu bersujud semua, memuja asmamu, dan bertasbih semua makhlukmu, tunduk berharap cinta dan kasihmu. Dapatkan yang original ya, satu rangkap cukuplah. Nanti kena marah pula oleh pemilik. Antaranya tajuk Di Bawah Langitmu, iaitulah disampaikan oleh Ustaz Opik dari Indonesia. Boleh nanti sambung atau boleh tengoklah banyak nasyid-nasyid dia yang liriknya subhanallah, lirik ketuhanan, alhamdulillah. Dan seperti mana yang kita belajar tadi, kita dengar, kita sama-sama ikuti kupasan Al-Fadil Prof bercerita tentang bertasbih, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di atas muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lazimi kehidupan kita dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, mudah-mudahan ya. Sebelum kita meneruskan kupasan tadabbur dan bacaan ayat yang berikutnya, kita nak singgah seketika di ruangan tajwid kita. Apakah yang disediakan pada hari ini? Iaitulah menyempurnakan hukum idgham dalam ayat ini, iaitu ayat yang ke-6. Jom kita perhatikan ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات صدق الله العظيم ila akhir ayat. Kalimah fokus kita iaitulah pada kalimah kanat ta'tihim. Ada dua huruf ta yang bertemu dekat situ. Kanat ta'tihim. Ta yang pertama tak berbaris, ta yang kedua berbaris. Jadi masukkan bunyi ta itu jadi satu-satu ta aja. Jangan baca kanat tak ada bunyi ta, tak ada. Dia terus masuk kepada ta yang kedua. Kanat ta'tihim. Kanat ta'tihim. Tapi ini contoh saya tunjuk tu dengan gerak lambatlah. Kanat ta'tihim. Jangan pula masa kita baca tu kita macam terberhenti pula, Prof. Dia macam apa? Saktah pula. Contoh dia baca dzalika bi annahu kanat ta'tihim. Jangan macam tu. Teruslah bacaan. Semuanya masukkan ta yang pertama tu ke dalam ta yang kedua. Sama sifat, sama makhraj. Nama dia jemput tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian untuk berkongsikan apakah nama dia. Mutajanisain ke? Kan? Mutamathilain ke? Mutaqaribain ke? Banyak jadi kongsikan jawapan dekat sini ya. Clue dia makhraj sama, sifat sama. Masukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua yang berbaris. Selamat mencuba dan selamat praktikkan bacaan bersama guru-guru Al-Quran kita, insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Terima kasih, Prof. Terima kasih Ustaz Tarmizi kita. Saya kira ini satu pendekatan yang menarik juga. Maknanya dia secara langsung kita bertanyakan juga kepada para hadirin, penonton, untuk kita sama-sama menyertai kita. Selain daripada kita minta mereka baca, minta faham daripada apa yang ada dalam Al-Quran ini, kemudian kita cuba mengkaji ataupun praktikkan seterusnya apa yang telah diajarkan oleh Ustaz Tarmizi tadi.
tadi, dan ada juga soalan-soalan ni bagus juga. Okey, baik. Kita akan masuk pada perbincangan yang seterusnya. Minta maaf, perbincangan seterusnya. Kalau tadi kita dah tengok kepada 4 ayat yang pertama mengenai tentang kebesaran Allah. Allah Ta'ala ingatkan kita, dia telah jadikan seluruh makhluk dan dijadikan sebaik-baik kejadian itu adalah manusia. Kemudian Allah Ta'ala kembali kepada mengingatkan sikap manusia. Sikap manusia ini ada disebutkan dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam mengenai tentang mereka yang kufur kepada Allah Ta'ala dan mereka mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Apakah ciri-ciri yang menyebabkan ataupun ciri-ciri orang yang kufur kepada Allah Ta'ala ini? Kita akan bincangkan selepas daripada ini. Kita sama-sama dahulu bacakan ayat Al-Quran bermula daripada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, insya-Allah. Silakan. Terima kasih kepada Prof. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak menyambung ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9. Tadi kita dah baca dengan nahwan ataupun kurdi. Yang kedua ini kita nak cuba baca dengan bacaan murattal Hijaz. Hijaz, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita baca sama-sama, insya-Allah. Jom kita gemakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan di antara sebab-sebab kufur orang-orang yang kafir ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Katakanlah wahai Muhammad, demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu lakukan. Ayat yang ke-7 ini sebenarnya mengingatkan kepada kita tentang
bagaimana sikap orang kafir. Ada beberapa ciri yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ataupun dalam halaman yang ke-556 ini, yang mana kalau kita tengok pada ayat yang ke-6 sebelum sedikit tadi, mereka mempertikaikan Rasulullah. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharu yahdunana. Mereka mengatakan, takkan manusia yang datang berikan hidayah kepada kami. Itu yang pertama, sikap mereka yang rugi. Yaumut Taghabun ini adalah mengenai tentang hari kerugian. Manusia yang rugi ada dua sifatnya yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sifat orang yang rugi yang pertama, mereka mempertikaikan Rasulullah. Dan sifat yang kedua yang disebutkan dalam ayat yang ke-7 yang baru sahaja kita bacakan tadi, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu, iaitu orang-orang kafir ini merasakan mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi di sini ada dua ciri orang yang rugi yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, mereka mempertikaikan Rasulullah. Yang kedua, mereka tidak beriman pada hari akhirat. Yang pertama tu tadi, mempertikaikan Rasulullah ni, Quraisy datang dengan pelbagai taktik, dengan pelbagai teknik untuk memperolokkan Rasulullah, mempertikaikan Rasulullah. Mereka berbincang dengan Al-Walid ibnul Mughirah, tokoh Quraisy yang antara yang terkemuka, yang pakar dalam bidang syair dan sebagainya. Beliaulah yang meletakkan keputusan untuk menyifatkan Rasulullah ini sebagai orang yang gila. Orang yang gila, sehingga dia kata waqalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi dzikra innaka lamajnun. Dikatakan kepada Rasulullah, Muhammad ini gila, bahkan disebarkan sehingga menjadi sebuah, orang kata character assassination, maknanya membunuh karakter Rasulullah sehingga orang menganggap Rasulullah itu adalah seorang yang gila. Hari ini secara praktikalnya kita perhatikan, kita bimbang juga, kita tergolong dalam sikap-sikap sedemikian. Ada tak kita mempertikaikan sunnah Rasulullah? Ini yang paling penting juga. Kalau kita tidak nampak secara zahir pun, sekurang-kurangnya kita adalah orang yang memperjuangkan Rasulullah. Bahkan ada juga dalam kalangan kita yang pada hari ini, bila kita tidak suka seseorang, kita bunuh karakter dia, kita sifatkan dia dengan sifat yang tidak baik. Bila orang tu tulis perkara yang baik-baik sikit dalam media sosial ke, kita mula berkata, dia ni bukannya baik sangat, katakan macam tu. Kita berikan komentar-komentar yang tidak baik, sebenarnya kita menjatuhkan sikap atau kita menjatuhkan imej dia, sehingga menyebabkan dia nak buat baik pun tersekat. Sedangkan perkara ni kita tengok perkara yang telah dilalui oleh para nabi yang terdahulu. Apabila datang seorang yang mengajarkan kebaikan, sepatutnya kita berikan sokongan kepada mereka, bukan kita menjatuhkan mereka. Kadang-kadang ada dalam sikap masyarakat kita, kita memperlekehkan orang-orang yang mengajak kebaikan. Orang kata, mehlah kita dengar Al-Quran, baca Al-Quran di masjid dan sebagainya. Kita kata, tak payahlah, dia tu pun bukan baik sangat. Katakan macam tu. Kita sendiri yang bersikap reaktif, atau kita react macam tu kepada mereka. Ini tidaklah kita nak katakan kufur kepada Rasul, tetapi kita mengambil pengajaran atas apa yang dilakukan oleh puak musyrikin itu tadi kepada Rasulullah, kerana mereka mempertikaikan Rasulullah. Mereka menyatakan abasyaru yahdunana wa kafaru wa tawallau. Apakah manusia yang nak ingatkan kepada kami? Bahkan mereka mempertikaikan, kenapa Allah tak lantik orang-orang yang lebih hebat daripada Muhammad? Mereka mempertikaikan sedemikian, sedangkan hikmah diutuskan Rasul ini di kalangan manusia, bilisan qaumihi, di kalangan manusia, adalah kerana manusia akan kenal manusia yang lain. Manusia tahu tabiat manusia, habit dia, dia tahu nature manusia itu sendiri. Kalau dihantarkan malaikat, malaikat makan pun tak, minum pun tak. Jadi bagaimana dia nak tahu? Ataupun inilah hikmah bagaimana Allah Ta'ala mengutuskan Rasul itu dalam kalangan manusia juga. Tetapi orang-orang kafir ini engkar, mereka menolak Rasulullah dengan pelbagai rancangan. Mereka bukan sahaja memburukkan Rasulullah, bahkan mereka memperolok-olokkan Al-Quran. Mereka mendatangkan hiburan-hiburan. Yang ini yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Al-Harith, seorang tokoh Quraisy yang disebutkan dalam Rahiq Makhtum, yang mana apabila Rasulullah membacakan Al-Quran, lalu dia membacakan kisah-kisah daripada Parsi, dia mengambil orang-orang ataupun membeli hamba-hamba perempuan yang pandai mengaturkan, mengalunkan suara sehingga mereka terpedaya ataupun terpesona dengan alunan-alunan sedemikian, akhirnya mereka lari daripada Al-Quran. Hari ini pun kita bimbang kadang-kadang ada, bila kita ajak mengaji Al-Quran,
kita teragak-agak, ini ada rancangan ni ada rancangan ni, nak tengok yang mana satu. Kita bimbang. Perkara-perkara ini menyebabkan kita jauh daripada Al-Quran. Ini sikap yang kita belajar daripada sikap orang-orang kafir yang menolak Rasulullah. Mereka memburukkan Rasulullah, bahkan mereka mengelirukan orang-orang yang ingin mendengar Al-Quran itu dengan hiburan-hiburan ataupun dengan perkara-perkara yang menyebabkan mereka lalai daripada Al-Quran. Kemudian disebutkan juga di sini sikap yang kedua yang disebutkan mengenai tentang orang yang memusuhi ataupun orang yang kufur ataupun orang yang rugi pada hari kiamat adalah orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Kalau kita tengok pada awal Al-Quran ini, maknanya pada surah Al-Baqarah, iaitu daripada ayat yang awal lagi, Allah Ta'ala telah menceritakan tentang beriman dengan perkara yang gaib dan juga dengan beriman pada hari kiamat. Bahkan beriman pada hari kiamat ini banyak sangat disertakan dalam banyak ayat, menunjukkan tentang kepentingan yang disebutkan mengenai tentang mengapa manusia itu akan dibangkitkan, kerana akan dipersembahkan kepada Allah Ta'ala dan diberikan keadilan kepada manusia. Hari ini dalam muka bumi, hari ini dalam dunia hari ini, banyak kezaliman berlaku, Ustaz-Ustaz. Ya. Macam mana kadang-kadang kita tak sempat nak membalas kezaliman orang, ataupun kita tak mendapat hak kita. Betul. Kadang-kadang kita dizalimi. Akhirnya Allah Ta'ala datangkan, himpunkan manusia pada hari kiamat. Mudah-mudahan pada hari kiamat ini nanti Allah Ta'ala akan mengembalikan, memberikan keadilan, menunjukkan apa yang telah kita lakukan kepada manusia dan apa yang telah kita zalimi, supaya kita boleh diberikan keadilan terhadap semua manusia tersebut. Inilah dia dua sikap yang Allah Ta'ala persembahkan daripada sikap orang-orang kafir. Yang pertamanya mereka mempertikaikan Rasulullah, yang keduanya mereka tidak beriman pada hari akhirat. Mempertikaikan Rasulullah ni saya nak sebut jugalah, ada juga dalam kalangan kita ni kadang-kadang bukan sahaja mempertikaikan Rasulullah, bahkan dia anti hadis. Dia tidak suka kat hadis, bahkan dia kata memadai kami dengan Al-Quran sahaja, sedangkan Rasulullah itu adalah uswah, iaitu petunjuk yang akan mempraktikkan. Yang Sayyidatina Aisyah kata akhlak Rasulullah adalah Quran. Maknanya Rasulullah itu adalah petunjuk yang sepatutnya kita ambil pelajaran daripada dia. Dialah yang akan mempersembahkan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada manusia. Dan apabila Allah Ta'ala menyebutkan tentang dua sikap yang tidak elok ini, Allah Ta'ala memberikan dua solusi. Apakah kalau kita berhadapan dengan orang yang kufur? Allah Ta'ala ingatkan kita jangan jadi kufur kepada Rasul, jangan kita melawan Rasul, dan jangan kita tidak beriman kepada hari kiamat. Apa persembahan ataupun apa solusi yang Allah Ta'ala persembahkan dalam ayat yang seterusnya? Maka ayat yang ke-8 Allah Ta'ala kata fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Yang pertama, solusi yang pertama yang Allah Ta'ala minta kita lakukan, tuntut kita lakukan adalah beriman kepada Allah dan Rasul dan mengikuti Al-Quran. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wan nuril ladzi anzalna, iaitu nur ini adalah maksudnya cahaya, tetapi yang ditafsirkan oleh seluruh ataupun kebanyakan ulama, wan nuril ladzi anzalna yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran itu sendiri. Bahkan Allah Ta'ala menyifatkan Al-Quran ini sebagai cahaya yang membimbing kita. Apabila Allah Ta'ala menyebutkan yang Al-Quran ini cahaya, tuan-puan, kita sendiri sebenarnya kena merasainya dan kita sendiri sebenarnya kena mempraktikkannya. Apabila kita berada dalam keadaan kegelapan, kerisauan, kemurungan, kesedihan dan sebagainya, jadikan Al-Quran sebagai cahaya hidup kita. Bila kita berada dalam keadaan sedih, jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk buat hidup kita. Kita baca Al-Quran. Maknanya kita cari petunjuk di dalam Al-Quran. Kita merasakan hidup kita tidak ada petunjuk, maka jadikan Al-Quran sebagai pembimbing kita. Allah Ta'ala menyifatkan Al-Quran ini sebagai cahaya yang akan membimbing jiwa kita, dan kita dah tengok berapa ramai orang-orang yang sebelum ini tidak beriman ada dalam kalangan kita yang sekeliling kita. Bahkan ada juga yang kita jemput, Ustaz Tarmizi, yang datang. Mereka menceritakan, para muallaf, saudara-saudara kita yang menceritakan tentang bagaimana apabila dengar Al-Quran mereka rasa seronok. Ini datang hadirnya kerana mereka, jiwa mereka bersedia untuk menerima Al-Quran. Kadang-kadang kita ni join sahaja baca Al-Quran, tetapi jiwa kita kadang-kadang tak terbuka ataupun tak bersedia untuk menerima Al-Quran. Tak boleh juga. Maknanya kita kena tekad untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan panduan buat diri kita. Ini pertama perkara yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala, dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Para sahabat tidak lekang daripada harian mereka membaca Al-Quran.
sekurang-kurangnya mereka berusaha untuk membaca sehari Al-Quran, menjadikan mereka sebagai cahaya dalam kehidupan mereka, membimbing mereka untuk menuju ke jalan yang benar. Manakala perkara yang kedua, kalau pertama tadi Allah Taala kata fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna, beriman kepada Allah dan Rasul dan ikut Al-Quran yang telah kami turunkan. Yang kedua Allah Taala kata wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atih. Tengok, bila mana Allah Ta'ala sebutkan tentang beriman kepada hari akhirat, kemudian Allah Ta'ala menceritakan supaya ikutlah petunjuk Al-Quran, maka Allah Ta'ala ingatkan juga وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ, siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala وَيَعْمَلْ صَالِحًا, maknanya kena lakukan amal soleh juga. Jangan sekadar kita duduk baca dan sebagainya tetapi amalan tu tak datang pula. Maknanya sebab tu kita katakan dalam tema kita My Quran Time ni, baca, faham, amal lah. Maknanya kena amal lah apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Bila diminta untuk supaya banyakkan bertasbih, kita banyakkan bertasbih pada pagi hari, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maknanya kalau kita diminta untuk ikut petunjuk Rasulullah, kita ikut petunjuk Rasulullah, bukan mempertikaikan petunjuk Rasulullah, bahkan bukan mempertikaikan Al-Quran. Ini tuan-puan, kadang-kadang ada juga dalam kalangan kita yang kata apa yang telah diturunkan dalam Quran ni saya kira macam dah terkebelakang lah. Ada yang kata begitu pula. Ada yang kata dah tak mengikuti arus zaman lah. Saya kira ini adalah satu dakwaan yang tidak tepat. Petunjuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran adalah sesuai pada setiap zaman. Bukan sekadar Allah Ta'ala mengingatkan kita agar mengikuti Al-Quran, tetapi mengamalkannya. Bab amal ni mungkin agak payah sikit, tetapi sekurang-kurangnya kita berusaha. Allah Ta'ala kata, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Oleh itu Allah Ta'ala kata, beringatlah masa Allah menghimpunkan kamu pada perhimpunan, iaitu untuk menerima hari pembalasan. Itulah hari di mana masing-masing nampak kerugiannya. Perkataan taghabun ini yang dihuraikan oleh Syekh Tantawi, taghabun ini adalah khusran, kerugian. Maksudnya adalah kerugian. Hari kiamat nanti itulah antara hikmah dibangkitkan semula manusia. Kita nampak kerugian apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Itulah Allah Ta'ala kata, hari yang akan dihimpunkan manusia, hari itu manusia akan nampak kerugian masing-masing. Melainkan orang yang tadi mengikuti Al-Quran dan kemudian wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannat. Maknanya Allah Ta'ala cerita orang yang selamat adalah orang yang mempersiapkan dirinya dengan amal soleh. Maknanya tuan-puan, hari ini kita dah kena prepare dah untuk mempersiapkan diri kita. Maka kita hendaklah mempersiapkan dengan amalan-amalan diri kita. Dan bagi kita nak memulakan ataupun tak untuk kita menguatkan lagi keyakinan kita terhadap Al-Quran, kita sama-sama tuan-puan bacakan semula ayat yang ke-7 daripada surah At-Taghabun ini, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Prof. Sebab dalam ayat yang ke-7 ada dua kalimah yang perlu kita beri perhatian, la tub'atsunna dengan la tunabbaunna. Dua kalimah ataupun sifat yang orang kafir yang perlu kita jauhi. Jom kita baca sekali lagi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Perhatikan tuan-puan, ayat yang ke-7 Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang kita akan dibangkitkan dan segala setiap yang kita lakukan akan dipersembahkan. Allahu Akbar. Kalau kita banyak lakukan perkara yang tidak baik, Allah Ta'ala akan tunjuk malu kita tuan-puan. Ini adalah ayat yang paling kuat yang untuk kita ingatkan. Mari sama-sama tuan-puan kita masuk kepada resolusi. Apakah yang boleh kita lakukan daripada pengajian kita pada hari ini? Yang pertama, kita hendaklah bersyukur dengan kelebihan dan kekurangan diri kerana ciptaan Tuhan itu adalah indah. Yang kedua, sentiasa ingat adanya kehidupan selepas mati dan bergantung harap kepada Allah. Dan yang ketiga, kita bersiap sedia pada hari perhimpunan dengan bekalan amal saleh. Jadi kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Bagi memberkati hari ini,
kita tutup dengan bacaan doa oleh Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Jadikanlah Al-Quran senantiasa bertakhta di hati kami, menjadi petunjuk jalan buat kami, cahaya ya Allah menuju kepadamu ya Arhamar Rahimin. Bi barakatil Quranil Azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Moga-moga doa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan jom kita terus aktifkan akaun kita, akaun wakaf kita, infak kita dalam wakaf dan tabung gerakan Al-Quran untuk kita terus melahirkan generasi Al-Quran, membawa masyarakat untuk bersama dengan Al-Quran, membaca, memahami dan mengamalkan isi kandung Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jemput untuk saksikan ulangan pada malam ini dan juga pada besok pagi, dan insya-Allah besok kita akan meneruskan halaman berikutnya surah At-Taghabun. Jadi pastikan temu janji anda dengan My Quran Time. Baca, faham dan amal. Terima kasih Prof. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.